Gila-gila remaja, part yang keempat. Kali ni cerita tentang Pak Wu tipu-tipu jadi suami. Terima kasih kepada semua yang seronok dengan kisah rempah ratus kehidupan aku dalam Gila-gila Remaja. Masing-masing terimbau kenangan yang lalu kan? Aku baca ya semua komen-komen dan ramai minta aku sambung kisah. Kawan yang dipaksa menjadi boyfriend dan akhirnya jadi suami, aku namakan dia Mayonis. Aku sebenarnya tak pernah jumpa pun si Mayonis ni sebab dia bukan dari kawasan berhampiran. Tapi dia adalah kenalan kawan aku, si Lada Hitam. Lada Hitam ni pula adalah kawan kafa aku dulu dan juga kawan sekampung. So, dialah yang pergi jual nombor aku pada si Mayonis ni. Disebabkan Mayonis nak nombor aku dulu adalah kerana dia nak minta tolong aku stalk crush dia yang kebetulan satu college dengan aku. Tapi aku tak kenal pun. Dan pernahlah aku tolong jadi mata-mata dia sekejap. Sebab bila line course ni memang payah nak jumpa. Hostel pun tak semua bangunan, so kira aku ni tak dapatlah nak bagi informasi yang secukupnya. Zaman tu kami lebih banyak berhubung melalui MySpace dan juga Friendster. Sesekali Mayonis call aku saja nak berbual kosong bila dia bosan, aku layanlah macam biasa. Dia ni sejenis yang mulut manis tau. Agaknya sebab itulah si Lada Hitam ni pernah berkenan dengan Mayonis. Tapi sekadar berkenan je lah. Waktu dia bagi tahu aku, dia bagi nombor aku pada Mayonis, macam-macam pujian disebut. Diorang kawan satu sekolah menengah agama Mak Hai. Macam yang aku dah cerita sebelum ni lah. Waktu aku nak putus dengan Kicap, aku ada juga cerita dengan Mayonis. Bila Kicap asyik ganggu, aku pun minta lah bantuan dia supaya jadi boyfriend tipu-tipu aku. Dan Kicap stop cari aku lepas aku minta Mayonis call Kicap dan bagi tahu jangan kacau aku lagi. Disebabkan aku dah single, Mayonis ni macam sajalah bagi hint. Tapi aku kan baru putus cinta, so relax lah dulu. Aku berkawan dengan Mayonis macam biasa. Lupa juga nak beritahu, Mayonis sebaya dengan aku. Dia tengah tunggu panggilan belajar, jadi dia bekerja lah dulu katanya. Sampailah dia dapat tawaran belajar di IPTA. Walaupun satu negeri, tapi agak jauh jugalah tempat belajarnya. Memang masuk dalam kampung. Apa jadi dengan aku? Aku teruskan kehidupan macam biasa. Beberapa minggu lepas Halber pergi, Jintan pun berhenti kolej juga. Dia sambung belajar tempat lain juga aku rasa. Tak ingat dah. Aku berhubung dengan mereka pun melalui social media aja sekarang. Halber Alhamdulillah tak terpesong, malah makin alim gitu. Kahwin pun dengan ustaz. Jintan pun sama, tak terpesong. Masih free hair ya. Sama-sama kita doakan buat mereka yang masih belum berhijab ni lah. Okay, sambung cerita. Sampai masa aku dan Mayonis plan untuk jumpa. Cuti hujung minggu kami plan jumpa di mall dekat KL. By the way, waktu ni bapa aku dah agak slow sikit dah dengan kestriktannya. Okay, dengan ketegasan dia ni. Dia macam dah bagi sedikit kebebasan untuk aku. Sebab waktu tu kebetulan bapa aku dapat job besar dan kena bekerja di hujung minggu. So dia hanya datang ke kolej aku pada hari-hari biasa. Tapi itulah, aku ni tak pernah serik. Sentiasa mengambil kesempatan di atas kebebasan yang diberi. Tak bersyukur betul ya. Jiwa remaja kan, asyik nak ikut kata hati. Pertama kali jumpa, aku ajak kawan teman. Mayonis datang seorang. Tak ada yang wow pun pada mata aku si Mayonis ni sebab jauh sangat dari taste aku. Bukan dia tak ada rupa. Ada. Hitam-hitam manis macam tu. Tingginya lebih kurang je dengan aku dan rambut dia waktu tu panjang, paras bahu. So dia ni memang taste kawan aku si Lada Hitam ni lah. Kalau nak ikut taste aku suka lelaki yang tinggi. Badan berisi sikit, tak kurus sangat. Kulit cerah macam Kicap. Korang bayangkanlah si Brian Westlife. Itulah taste aku sebenarnya. Yang aku pernah crush sebelum couple dengan Kicap pun memang semua spesial lah orang kata. Balik dari jumpa tu, dia cakap dia berkenan jugalah nak jadikan aku girlfriend dia. Aku macam, okey lah kot, boleh lah nak cuba kan. Crush yang dia pernah minta aku stalk tu pun memang dah ada boyfriend satu college juga. So dia pun macam dah give up kan. Dah ada yang okey depan mata, buat apa nak tunggu yang tu lagi katanya. Maka kami pun declare sebagai couple. Tapi yang kelakarnya, kami ni berkawan kira lebih setahun lah kan. Bahasa diri pun kau dan aku je. Tak kekekok nak tukar lain. Akhirnya sepakat untuk bahasakan diri saya dan awak. Walaupun mula-mula tu macam awkward gitu. Lama-lama tu jadi sayang betul-betul lah juga. Dah lah jarang jumpa sebab dia agak jauh kan. So mulalah nak rindu-rinduan. Aku ni dulu kalau ada masa terluang, aku selalu macam nak keep in touch setiap masa dengan Mayonis. Mungkin sebab kita orang LDR kan, tu yang lain macam. Dulu aku dengan Kicap selalu jumpa hampir tiap-tiap malam. So aku macam tak ada masa nak rasa sunyi. Bila teringat ni, aku pun terasa rimas juga kalau aku jadi Mayonis. Dan macam tak boleh nak ada masa sendiri. Kira asyik nak bergayut je kalau ada masa. Sebab itu agaknya demi nak melepaskan diri, Mayonis mula tipu aku. Dia cakap dia ada assignment lah, ada kelas lah. Padahal dia nak main game ataupun nak lepak atau nak tidur. Kejam betul aku ya. Adik-adik perempuan, kalau korang bercinta waktu belajar,
ketahuilah, lelaki ni dia memerlukan masa sendiri untuk spend dengan kawan-kawan ya. Dia memerlukan masa sendiri untuk hobi. Waktu bujang ni je lah diorang boleh enjoy benda-benda tu. Sama lah macam kita. Nak dipendekkan cerita, ada satu hari perayaan ni, tapi aku tak ingat lah sama ada New Year ataupun Merdeka, aku overnight dengan mayonis dekat tempat yang biasa memang orang berkumpul nak tengok bunga api. Seronok lah juga kan. Pengalaman pertama overnight dan tengok bunga api atas kepala. Habis sambutan tu, kami jalan-jalan dulu pusing KL sebelum akhirnya mayonis hantar aku balik ke hostel. Jeng jeng jeng. Korang rasa apa yang jadi? Bapak aku ada dekat depan pagar hostel ya. Tapi bukan bapak je. Mak ayah si mayonis pun ada sekali. Bapak macam biasalah. Dia tak cakap apa-apa. Ibu dengan mak ayah mayonis bebel panjang bagi tazkirah dan nasihat pada kami. Kami tahu mereka kecewa dengan kami. Mak ayah si mayonis lagilah kecewa sebab anak dia sekolah agama dari sekolah rendah kot. Tapi samalah macam aku. Dah dididik dari kecil kan. Tapi masing-masing terlalu mengikut jiwa remaja. Aku dengar mak ayah mayonis minta maaf dengan ibu dan bapa aku. Nampaklah mereka berpelukan sesama sendiri. Dan sejak dari tu, aku dah tak duduk hostel lagi dah. Bapak sanggup ulang-alik hantar aku ke college. Bezanya kantor kali ni, telefon aku tak dirampas. Jadi, aku dan mayonis masih boleh berhubung macam biasa. Kami memang jarang berjumpa disebabkan jarak tempat belajar. Dan sebenarnya, itu adalah yang terbaik untuk aku. Banyak benda buruk yang boleh dielakkan bila jarang jumpa. Jiwa muda kan, faham-faham je lah. Disebabkan ibu nampak hubungan kami macam serius, ibu ajak aku untuk pergi jumpa dengan mayonis. Ibu aku ni agak sporting sikit tau. Dalam sesi perjumpaan tu, macam-macam ibu tanya pada mayonis. Aku duduk di sebelah ibu, hanya diam mendengar je. Dan dari situ, nampaklah mayonis serius. Awal 20-an, susah kan kalau lelaki nak serius. Adalah ada cerita sikit-sikit planning masa depan tu. Mungkin disebabkan itu, ibu nampak lebih yakin dengan mayonis. Lepas perjumpaan itu, kami cuba jadi lebih matang sikit. Lepas ibu nasihatkan apa yang patut, kami cuba jaga hubungan sebaik yang boleh. Sampailah aku habis belajar dan dapat tawaran sama belajar di seberang laut. Tapi masih dalam Malaysia lah. Mayonis okey je sebab dia sendiri pun belum habis belajar lagi. Dah lah masuk lambat 1 semester. Kena extend pula kan sebab ada yang fail. Jadi, direlakan je lah aku sambung belajar jauh. Bapak je yang berat untuk lepaskan aku masa tu. Sesungguhnya kami tak pernah berjauhan. Belajar, kerja part time, semuanya dekat-dekat dengan rumah. Tiba-tiba nak kena naik kapal terbang untuk sama belajar. Memang beratlah hati bapak aku kan. Yang aku ni pula kononnya nak mencabar diri. Aku yakin boleh hidup sendiri jauh-jauh. Tapi rupanya aku tak kuat. Homesick teruk ya. Jika difikirkan, aku ni yang tak boleh hidup tanpa bapak. Ada satu perasaan yang membuatkan aku cuba cari alasan untuk aku balik semula ke Semenanjung. Tapi aku berbolak-balik. Belanja nak terbang dah berapa banyak dah habis demi nak hantar aku yang belia sangat nak terima tawaran IPTA seberang laut ni kan. Tapi itulah. Aku hanya dapat habiskan 2 semester je. Bapak macam biasa, dia boleh tahu apa yang jadi dengan anak kesayangan dia ni. Time ni lah baru nak mengaku anak kesayangan kan. Bapak sendiri offer, katanya tak perlu habiskan belajar pun tak apa. Balik je. Kalau nak kahwin pun bapak bagi. Tapi yang cakap tu ibu lah ya. Aku pula dah macam orang mengantuk di serongkan bantal lah. Terus submit borang nak berhenti belajar. Book tiket flight semua dan balik. Beberapa bulan lepas berhenti belajar, aku dengan mayonis bertunang. Dan rezeki kami 5 bulan kemudiannya kami dinikahkan. Kalau ikut plan, memang nak ikat setahun 2 lah kononnya. Yelah sebab mayonis pun baru je mula kerja lepas habis belajar kan. Tapi kalau dah jodoh, Alhamdulillah, kini kami dah dikurniakan buat orang anak. Kicap pun dah kahwin. Bukan nak face shaming, tapi memang isteri dia jauh biasa dari aku. Orang kata, betul lah yang dia cakap kan. Dia takkan percaya dah perempuan cantik. Dia pun dah ada buat orang anak. Kami kekal jadi kawan alumni sekolah je lah. Lawan dengan tiram pun dah ada 2 orang anak. Ini lagi kuat jodoh dari sekolah rendah ada orang ni. So itu saja. Sekian kisah dari Cengkih. Okay, untuk perhatian, nama adalah sekadar rekaan saja, tak ada kena-mengena dengan warna kulit ataupun apa-apa je lah. Sekadar nama gelaran bagi watak sebenar. Suka hati je korang nak cakap kicap ni hitam.